Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat yang ke-59, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu secara mutlak kepada Allah dan taatlah kamu secara mutlak juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulul amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Zamzuri yang menjemput dan juga mengatur jadual kuliah, pengerusi, datuk kita, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surah As-Sabah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu secara bersemuka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita di atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala uji kita sepanjang fasa pandemik yang sedang berlangsung kini, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita dalam buku diskusi isu akidah dan pemikiran semasa Islam di Malaysia, yang mana kita akan masuk kepada bab yang seterusnya ataupun perbahasan yang seterusnya, iaitu mengenai sejarah ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ataupun di Nusantara terutamanya. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas tentang definisi ahli sunnah wal jamaah, yakni bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, dia merujuk kepada mereka yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang kepada cara hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama perkataan jemaah itu merujuk kepada jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang mewarisi serta menurut cara dan pendekatan yang dilakukan oleh mereka. Menurut pandangan para ulama yang dikenali sebagai ulama firqah ataupun ulama yang membahaskan tentang perbincangan aliran-aliran dalam Islam, yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu termasuklah ahlul haq, ahlul hadis, mereka yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekali-kali tidak melakukan pembaharuan ataupun inovasi dalam agama yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga termasuk dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Baghdadi. Dia menyebut ahli sunnah wal jamaah itu juga termasuklah mereka yang berpegang kepada mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan secara kesimpulannya, bila disebut ahli sunnah wal jamaah itu, mereka merujuk kepada tiga kumpulan besar dan juga tiga kumpulan utama umat Islam, iaitu yang pertama kelompok yang dikenali sebagai kelompok Al-Athariyah ataupun Ahlul Hadis. Imam mereka ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah,
imam mereka Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Al-Maturidiyah, iaitu Imam Mansur Al-Maturidi. Kemudian pada malam ini kita akan menyambung pula perbincangan mengenai sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia ataupun di Nusantara secara umumnya. Perkembangan Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia adalah seiring dengan perluasan pengaruh mazhab Asy'ariyah Maturidiyah di Nusantara. Dan kalau kita lihat mengenai kajian tentang pengaruh akidah Islam di alam Melayu ataupun di Nusantara, dia dapat ditinjau dari dua segi, dari dua sudut ataupun dua cabang utama. Yang pertama yang disebut sebagai agama atasan, Hajj religion, iaitu agama raja-raja dan juga pembesar-pembesar, serta agama rakyat madhain ataupun agama rakyat bawahan yang disebut sebagai folk religion. Sekiranya dari segi atasan, kita dapat melihat berlakunya perubahan dalam agama dan kepercayaan dalam kalangan golongan yang berilmu. Namun dari segi agama rakyat ataupun orang yang berada di bawah, menyaksikan adanya persambungan tradisional di kalangan rakyat umumnya. Apabila Islam itu datang, mereka tetap mempercayai unsur-unsur yang wujud ketika orang Melayu berpegang kepada agama Hindu dan juga agama Buddha sebelum kedatangan Islam. Pertama sekali, pada golongan yang berilmu tidak syak lagi dengan penerimaan Islam, maka berlakulah perubahan daripada kepercayaan tradisional kepada akidah tauhid. Dengan berpegang kepada ajaran tauhid, dengan sendiri runtuhlah sendi-sendi kepercayaan pra-Islam, yakni kepercayaan sebelum kedatangan Islam yang diselaputi dengan unsur-unsur syirik, khurafat dan juga tahyul. Baik kepercayaan asli, yakni kepercayaan animism yang dipercayai oleh masyarakat Melayu, percaya kepada dewa-dewa yang ada di sungai, di pokok, di gunung dan sebagainya, maupun kepercayaan Hindu-Buddha yang percaya kepada Dewa Vishnu. Dan Vishnu ni merupakan antara yang dominan di alam Melayu, terutamanya di tanah Jawa, di Bali dan juga dalam kalangan masyarakat Melayu Nusantara sebelum kedatangan Islam. Dia banyak dewa dia, tapi dewa yang paling popular dalam kalangan orang Melayu yang berada di Nusantara ataupun di tanah Jawa ini, dia lebih kepada Dewa Vishnu. Semuanya tebal dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan ajaran tauhid. Oleh kerana akidah Islam itu bersifat mengubah, dia bersifat taghyir ataupun disebut sebagai taghayyur, berlaku perubahan. Dan Islam itu bersifat mengubah, akidah Islam itu bersifat mengubah, yakni mengubah sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahaja dengan pengenalan Islam telah membawa kepada kehancuran kepercayaan tradisional setelah digantikan dengan akidah Islam. Dari segi sejarahnya, besar kemungkinan bentuk akidah Islam yang lebih awal yang bertapak di alam Melayu ini ialah mazhab apa agak-agak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Ialah mazhab Syiah. Itu besar kemungkinan. Atau lebih tepat, apa yang berlaku ialah mazhab Syiah dan Ahli Sunnah daripada kalangan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah pada ketika itu saling bersaing pengaruh dan kekuasaan yang pada peringkat awalnya diperlang, yang pada mulanya dimenangi oleh mazhab Syiah. Jadi yang berlaku bukan sahaja persaingan pengaruh dalam bidang politik pada ketika itu, ianya juga berlaku persaingan dalam bidang akidah dan juga kebudayaan. Maknanya besar kemungkinan menurut kajian sejarawan, mereka kata mazhab Syiah yang bertapak lebih awal. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan Syiah dan juga Ahli Sunnah pada ketika itu mereka bertembung antara satu sama lain untuk meluaskan pengaruh fahaman mereka dan juga pengaruh pegangan akidah yang mereka pegang pada ketika itu selaras dengan pertembungan elitis politik yang wujud pada zaman Hindu dan juga Buddha di alam Melayu. Dalam pembahasan tentang proses penislaman di alam Melayu, perlu ditekankan tentang peranan golongan Syiah pada abad-abad ke-9 hingga abad yang ke-12 di Asia Tenggara. Maknanya Syiah dari segi perkembangan mereka ada usaha yang mereka lakukan. Sudah tentu dengan kegiatan mereka turut mengalir pengaruh akidah Syiah, yakni kegiatan perdagangan yang mereka lakukan. Antara unsur-unsur tersebut ialah konsep-konsep seperti kepercayaan kepada Nur Muhammad. Imam Mahdi
Kalau kita sebut orang Melayu tentang Imam Mahdi, dia merupakan sesuatu yang tabu bagi orang Melayu bila sebut tentang Imam Mahdi, sebab dia dipasak sejak daripada awal. Perayaan tabut kemuliaan Ali bin Abi Talib, sehingga kan tongkat pun dinamakan sebagai tongkat Ali, kacik pun dinamakan sebagai kacik Fatimah pada masa itu, dan lain-lain lagi. Proses penamaan akidah bukan sahaja tersebar secara lisan, bahkan juga melalui kitab-kitab sufi, seumpama Bahrul Lahud oleh Syekh Abdullah Arif dan karya-karya sastera hikayat yang bercorak Syiah. Tentang kenapa ajaran Syiah dan Sufi ini berjaya menanamkan pengaruhnya di Nusantara, dia berkait rapat dengan sifat yang disebut sebagai sifat aloktum, iaitu ajaran asing yang serasi dan sejiwa dengan nilai masyarakat pribumi ataupun masyarakat yang ada di tempat itu pada ketika itu. Maknanya orang Melayu kita ni sebelum daripada kedatangan Islam pun, mereka sudah mempercayai konsep-konsep pemujaan. Mereka sudah mempercayai konsep-konsep adanya kuasa dewa. Bahkan raja-raja sebelum daripada kedatangan Islam digelar sebagai dewa raja, yakni raja ini mempunyai kekuasaan yang mutlak. Siapa-siapa yang melanggar raja ataupun menerhaka kepada raja akan kena apa yang dinamakan sebagai tulah. Maka disebabkan adanya benda itu dalam masyarakat Melayu, bila datang kesufian yang bercirikan ataupun bercorakkan Syiah, dia mudah memainkan peranan untuk menyerap masuk ataupun meresap masuk ke alam Melayu. Sekiranya ia bersifat heterokrotan ataupun berbeza dan bercanggah dengan nilai pribumi, sudah tentu pengaruh asing ini akan ditolak ataupun sukar untuk berkembang. Sebab tu kalau kita lihat sejarah perislaman di tanah Melayu, apabila dia bermula, para ulama yang terdahulu dia tidak menghilangkan beberapa unsur-unsur yang pernah wujud ketika pengaruh Hindu-Buddha sedang melebar di alam Melayu. Antaranya meletakkan mayat di ruang tamu, kemudian orang datang berhimpun menzahirkan kesedihan dan sebagainya. Ia adalah budaya agama sebelum daripada itu. Tapi sebab para ulama kita nak memastikan tidak berlakunya perubahan secara total yang boleh menyebabkan orang menolak agama Islam, maka mereka meraihkan perkara tersebut dengan menukarkan bacaan-bacaan yang bersifat mantra ataupun bacaan-bacaan yang bersifat rintihan kepada bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir dan sebagainya. Di situ kedudukan dia. Tetapi sejak abad yang ke-13, pengaruh mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah mula mengatasi mazhab Syiah secara beransur-ansur pada abad yang ke-13. Kita mengetahui bahawa sejak zaman Pasai lagi, bahawa mazhab Sunni ini sudah berpengaruh, seperti yang digambarkan oleh Ibnu Battutah dalam catatan buku dia yang dinamakan sebagai Ar-Rihlah, yakni perjalanan dia untuk bergerak berlayar di atas muka bumi. Demikian juga di Melaka, pengaruh aliran Sunni jelas sekali dalam hukum kanun dan juga undang-undang laut Melaka yang pernah kita sebut pada pertemuan yang terdahulu. Walaupun pengaruh ini lebih bersifat hukum syariat, bukannya akidah, namun pengaruh akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengalir juga ketika mana hukum-hukum ini diterapkan. Bagaimanapun, corak pemikiran akidah di Melaka yang dibaluti oleh unsur sufi tetap berpengaruh seperti yang terdapat pada kitab Ad-Dur Al-Manzum yang dikarang oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Maknanya pengaruh-pengaruh sufi itu masih ada. Walaupun pada ketika itu mazhab Sunni sudah mula bertapak di alam Melayu. Pada zaman Aceh, mazhab Sunni semakin berkembang pada zaman Aceh. Walaupun berlaku sedikit persaingan antara aliran Asy'ariyah dan juga aliran Maturidiyah ketika mana mereka nak menempatkan diri di tempat tersebut. Maknanya berlaku juga pertembungan antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, walaupun kedua-duanya bersifat ahlul kalam. Jika dirujuk pada karya-karya para ulama tentang persoalan akidah ini, pada tahun 1590 misalnya, terdapat terjemahan karya Al-Taftazani yang berasaskan kitab Aqaid An-Nafasi yang bermazhab Maturidiyah, dari segi akidahnya, dan mazhab Hanafinya dari segi fiqhnya. Dan kemudiannya daripada teks Al-Taftazani ini, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, salah seorang tokoh yang terkenal di alam Melayu ataupun di alam Jawi ini,
Menulis Durrat Al-Faraid bisyarhul aqidah ataupun bisyarhil aqaid. Selain daripada itu, beliau juga menulis kitab lain yang cenderung kepada mazhab Maturidiyah, iaitu Hidayatul Iman. Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini dia bermazhab Maturidi dan dia cenderung kepada aliran Maturidiyah dalam perbahasan dan juga persoalan akidah. Bagaimanapun yang lebih penting setelah daripada itu ialah pengenalan aliran Asy'ariyah dalam bentuk ajaran sifat 20 dalam kitab Tauhid oleh Ahmad bin Aminuddin di Kedah. Di situ bermula. Di Aceh ia bermula dengan peranan Abdul Rauf Al-Fansuri. Syair Al-Fansuri yang kita duk baca tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dialah. Dia bukan sahaja seorang tokoh ulama, tetapi dalam masa yang sama dia juga mengarang sajak-sajak ataupun puisi-puisi yang indah yang boleh menenangkan jiwa sesiapa yang mendengarnya, kerana pengaruh daripada Ar-Rumi, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang banyak berdakwah dengan menggunakan puisi-puisi dan sebagainya, kata-kata yang indah. Sama juga dengan Iqbal di Pakistan. Sewaktu dia nak mewujudkan penubuhan negara Islam, yakni pemisahan antara India dan juga Pakistan, banyak syair-syair dan juga puisi-puisi yang dia tulis untuk membangkitkan semangat umat Islam pada ketika itu. Maknanya puisi ini dia memainkan peranan penting, terutamanya dalam jiwa bangsa yang mempunyai nilai kesenian dan juga kebudayaannya yang tersendiri. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab karangan para ulama pun, ada kitab-kitab yang ditulis dalam bentuk nazam ataupun dalam bentuk syair ataupun puisi bagi memudahkan pembacaan dan juga memudahkan penhafalan bagi mata-mata yang disebutkan. Jadi di Aceh ia bermula dengan peranan Abdul Rauf Fansuri yang telah memperkenalkan ajaran sifat 20 yang bertolak daripada kitab Al-Barahim oleh As-Sanusi, seperti mana yang dapat disaksikan dalam karyanya Umdatul Muhtajin. Sesudah itu muncullah para ulama lain yang memperluaskan lagi ajaran sifat 20 ini melalui kitab-kitab mereka, seperti Bidayatul Hidayah oleh Muhammad Zain Faqih Jalaluddin Al-Asi, Zuhratul Murid fi Bayanil Kalimat Tauhid oleh Abu Samad Al-Falembani, Aqaidul Bayan yang ditulis oleh Tok Syihabuddin Palembang, dan demikian juga tokoh-tokoh ulama lain yang mengembangkannya, seperti Osman bin Yahya Al-Betawi, Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi As-Saibawi, dan juga Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Dan kita kalau di Malaysia, kita banyak terpengaruh dengan tulisan-tulisan yang ditulis daripada Bumi Fatani yang dimulakan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jelas sekali pada zaman tradisi ini, pemikiran akidah mulanya berkembang dalam bentuk aliran Syiah yang bercampur aduk dengan ajaran Sufi, serta aliran Sunni yang pada mulanya diperkenalkan aliran Maturidiyah dan juga aliran Asy'ariyah, tetapi akhirnya didominasi oleh aliran Asy'ariyah setelah diperkenalkan pengajaran sifat 20 dan ianya mula digunakan di pesantren-pesantren dan juga di pondok-pondok tempat pengajian Islam. Jika daripada satu segi berlaku perubahan kepercayaan pada golongan yang berilmu, tetapi dari segi lainnya, dia kata, terdapat fenomena persambungan, yakni ada kesinambungan kepercayaan tradisional pada peringkat orang awam ataupun rakyat. Kita mengetahui bahawa pada zaman pra-Islam, yakni pada zaman dominasi Hindu dan juga Buddha, bukan sahaja terdapat kepercayaan asli yang berteraskan pemujaan nenek moyang, bahkan juga agama Hindu Buddha daripada India. Kerana di situ bermulanya tradisi. Apabila bertembungnya bangsa Arya di Sungai Indus dengan penduduk asli yang berada di situ, termuncullah agama Hindu, dan dikatakan bangsa Arya ini berasal daripada Parsi. Dan kalau kita tengok, Parsi ini merupakan agama yang sangat mengagungkan mengenai simbol-simbol. Agama Majusi, dia memperkenalkan tentang simbol itu dan juga simbol ini dia meresap masuk ke dalam agama Hindu yang terbentuk di Sungai Indus. Kemudian akhirnya kepercayaan Hindu ni yang pernah bertapak di alam Melayu dan sebagainya juga turut menjadikan ada beberapa kepercayaan tradisional yang sangat mempercayai angka-angka yang tertentu sebagai angka yang keramat dan sebagainya. Berdasarkan kepada mujarrabat ataupun berdasarkan kepada tajribah, yakni eksperimen-eksperimen ataupun cerita-cerita orang yang terdahulu. Dia percaya kepada simbol-simbol dan juga percaya kepada angka-angka, dan ada sebahagiannya ditulis dalam buku-buku yang dikarang oleh ulama-ulama yang terdahulu
dalam bentuk faedah ataupun tambahan kepada matan yang asal untuk menunjukkan bahawasanya ada pengaruh itu pernah wujud di alam Melayu suatu ketika dahulu. Tidak setakat itu sahaja, dia kata, malah wujud pula unsur sinkretism, di mana kedua-dua tradisi asli dan juga asing bercampur baur dalam satu wadah toleransi yang amat menakjubkan. Sinkretism ni dia bermaksud ada kepercayaan asli, ada kepercayaan yang baru datang. Kemudian dia bercampur dan dia berlaku proses asimilasi antara kedua-dua pengaruh dan juga fahaman yang ada. Sinkretism dia panggil. Okey. Pendeknya, toleransi masyarakat tempatan yang luar biasa menjadikan mereka bukan sahaja menyambut baik agama baharu, bahkan tetap mempertahankan warisan kepercayaan asli. Dengan kedatangan Islam ke alam Melayu, sekali lagi berlaku proses inovasi dan adaptasi apabila akidah Islam tetap disambut dengan baik. Dia terima akidah Islam, orang Melayu ni. Tetapi di samping itu juga kepercayaan tradisional masih terus dikekalkan. Contoh percampuran antara pelbagai unsur kepercayaan yang berbeza ini dapat disaksikan kesan-kesan pengaruhnya dalam warisan mantra Melayu. Sebagai warisan tradisi pra-Islam, yang mantra-mantra yang bomo-bomo duk guna tu, ada unsur-unsur sinkretism di situ. Sebagai warisan tradisi pra-Islam, mantra lah yang merupakan sumber yang terbaik untuk mengetahui fenomena sinkretism dalam pelbagai aspeknya. Sebenarnya mantra ataupun disebut juga sebagai mantra berasal daripada amalan ritual Hindu dan juga Buddha dalam bentuk nyanyian kudus, nyanyian suci ataupun disebut sebagai hymn, sebagai alat berfikir dan juga bersemadi, meditation. Baru-baru ni ada satu gerakan yang terbaru yang menggunakan konsep ini dalam usaha untuk kita kata untuk memperhalusi dan juga membersihkan jiwa, yakni gerakan yang dikenali sebagai gerakan New Age, gerakan baharu. Gerakan New Age ni mereka memasukkan unsur-unsur yoga, memasukkan unsur-unsur garputala, buka Quran, kena ayat yang mana, kemudian dibaca ayat tu, kena dengan situasi semasa, inilah sebenarnya Tuhan nak tunjukkan kepada kita jalan tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Kaedah garputala, dia masuk melalui pintu-pintu motivasi dan sebagainya. Gerakan New Age ni, dia lebih kepada bagaimana mereka bermeditasi ataupun menggunakan cara-cara ataupun konsep-konsep yang tertentu sebagai usaha untuk membersihkan jiwa, untuk menenangkan fikiran dan juga untuk menyelesaikan masalah. Dan perkara ini pernah berlaku suatu ketika dahulu apabila adanya mantra-mantra yang dibaca dalam bentuk nyanyian kudus ataupun hymn sebagai alat untuk berfikir dan bersemadi, yakni meditation. Tetapi dalam mantra Melayu, ia bukan sahaja merupakan amalan memuji dan memuja dewa, bahkan juga merupakan jampi serapah yang bersifat magis. Melalui tradisi mantra ini terpancarlah worldview ataupun pandangan alam orang Melayu pada ketika itu yang berasaskan kepercayaan campuran. Memang diakui bahawa dalam mantra, kepercayaan kepada kuasa Allah itu wujud bersama-sama dengan kepercayaan kepada kuasa semangat dan dewa-dewa Hindu-Buddha. Tetapi dalam ajaran Tauhid, sebarang penyekutuan atau perkongsian kuasa kepada selain Allah merupakan amalan syirik belaka. Kalau tanya masyarakat Arab jahiliyah, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah, tapi mereka tak ada apa yang dinamakan sebagai uluhiyah, yakni menesakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Dia tauhid sifat 20 pun memfokuskan tentang keesaan Allah. Bila kita bicarakan tentang wahdaniyah dan sebagainya, tauhid 3, uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat juga memfokuskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari kedua-dua aliran. Saya alhamdulillah waktu belajar dulu, dua-dua aliran kita belajar. Aliran yang sifat 20 ni kita belajar juga masa di universiti, dan juga apabila aliran apa yang kita sebut sebagai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni pun kita belajar juga. Maka bila kita belajar kedua-duanya, kita boleh cari titik persamaan dan juga titik perbezaan itu hanya pada perkara-perkara teknikal, bukan pada perkara dasar. Cumanya
ada beberapa perkara yang perlu diteliti jugalah, terutamanya apabila takwilan-takwilan yang dibuat itu menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai Mu'attilah. Dia boleh pergi kepada Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah dia tak sampai ke tahap tu. Dia ada takwil, tapi takwil dia takwil yang tidak disertai dengan penafian terhadap sifat asal bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ yang membezakan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dan juga golongan Jahmiyah. Sama juga dengan golongan kita kata yang berpegang kepada tak nak takwil ni, yang membezakan antara mereka dengan Mujassimah ialah apabila mereka tidak mentakyifkan, tidak membagaimanakan sifat Allah tu. Bila Allah kata ya adalah, tak ditanya panjang mana, ada jari ke tak ada jari, dia tak tanya. Kalau dia tanya macam tu, dia akan pergi kepada satu lagi zon yang dipanggil sebagai zon Mujassimah ataupun Musyabbihah, yang boleh membawa kepada kekufuran. Di situ keadaan dia. Bagaimana kita kena cari perbezaan itu, adakah dia pada dasar ataupun pada teknikal. Kalau pada teknikal, insya-Allah kita boleh agree to disagree lah, bersetuju untuk tidak bersetuju. Adapun pada perkara dasar, memang wajib kita tak boleh untuk bersetuju pada perkara tersebut. Okey. Jadi ajaran tauhid ni, sebarang penyekutuan ataupun perkongsian kuasa kepada selain Allah merupakan amalan syirik belaka. Dan sebab itulah Islam melarang dengan tegas amalan jampi dan mentera ini. Berikutnya kita akan tengok beberapa contoh mantra Melayu yang mengandungi unsur-unsur kepercayaan yang berbeza tersebut. Antaranya seperti mana mantra menghormati penunggu. Dia sebut, wahai semua penunggu-penunggu tempat ini, wahai sekalian syekh-syekh yang ada, wahai sekalian wali yang tinggal, wahai sekalian nabi-nabi, wahai sekalian pesuruh-pesuruh, wahai sekalian jin-jin yang ada. Kemudian dia pun sambung, hai Tok Mambang Putih, Tok Mambang Hitam yang diam di bulan dan juga matahari dan sebagainya, sehingga habis mantra dia tu. Kita nak baca lebih-lebih pun tak apa. Okey, maknanya habis mantra dia. Maknanya ada campur aduk. Dan inilah yang berlaku apabila ada pihak yang tak boleh nak meninggalkan kepercayaan tradisional ini, tapi dia cuba masukkan dalam unsur Islam. Lalu akhirnya wujud kepercayaan wali ahlun naubah. Siapa-siapa yang tak beri zikir 41 kali bismillah kepada ahli naubah, maka ahli naubah akan murka, susahlah hidup dia dan sebagainya. Di situ kita kena perhatikan perkara-perkara yang sebegini. Kemudian ada juga mantra mengusir penunggu. Dia kata, hai hantu jembalang, datang ke bukit, balik ke bukit, datang ke pusu, balik ke pusu. Itu pun ada dalam tradisi orang Melayu kita. Kemudian ada mantra penunggu laut. Mantra penunggu laut bagi nelayan-nelayan. Dan perkara ini masih berlaku di bumi sebelah sana, di bumi Indonesia sana. Apabila datangnya tsunami, apa yang mereka buat? Mereka sembelih ayam jantan dan sebagainya sebagai usaha untuk menolak khurafat. Semua pakai tudung, semua sembahyang, tapi unsur-unsur itu masih lagi wujud kepercayaan terhadap penunggu-penunggu dan sebagainya. Kemudian ada mantra berbagih untuk pengubatan dan sebagainya. Kalau orang Kelantan dia kata bagih. Bagih ni maknanya dia baca mantra untuk tujuan perubatan. Dan saya pernah menyaksikan ada permainan yang dinamakan sebagai permainan makyung. Makyung ke apa? Menora. Kalau di Kelantan menora. Di Terengganu dia ada yang mandi puteri tu, puteri mandi tu. Permainan menora ataupun makyung, lupa saya. Orang tu tengah baring, sakit. Bila dimulakan paluan rebana, khetut dan sebagainya, yang bunyi-bunyian tu kemudian disertai dengan mentera. Start mentera tu cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menguasai 7 petala langit, 7 petala bumi. Lawa lagi. Tapi bila masuk tengah tu, masuk segala jembalang-jembalang tu. Yang saya herannya tuan-tuan, bangun orang yang sakit tu boleh berjoget menari mendengar rentak muzik. Di situ kita kata ada unsur-unsur jampi dan juga serapah dalam perkara tersebut. Dan perkara yang kita lihat seolah-olah macam ianya mujarrad, tidak semestinya ianya betul. Selagi mana tidak diukur dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belajar ilmu kebal, ya, mereka boleh kebal, tapi tak semestinya bila dia kebal, jalan yang dia bawa itu merupakan jalan yang betul selagi tidak diukur dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang wanita tu dia beritahu, kamu lepas ni akan dapat macam sesuatu yang buruk, kecelakaan.
Dapat sungguh ke Abu Bakar kecelakaan pada waktu itu. Tapi Abu Bakar kata yang memberi mudarat adalah Allah, yang memberi izin untuk mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disebabkan oleh ramalan tersebut. Maknanya walaupun tekaan dia tu betul, ramalan dia tu betul, tapi tak semestinya perbuatan meramal itu adalah perbuatan yang betul. Maka di situ bagaimana kita bila berinteraksi dengan perkara-perkara sebegini, perkara yang paling utama kita kena ukur dengan Al-Quran, kena ukur dengan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya perkara yang bersifat mujarrabat yang pernah jadi pada suatu ketika dahulu semuanya betul dan semuanya benar. Begitu keadaannya. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang lain yang kita rasa tuan-tuan pun tahulah tentang beberapa perkara yang berlaku perbahasan pada ketika ini yang sangat dahsyat, terutamanya bila sebut tentang kepercayaan tradisional yang cuba dihidupkan semula walaupun telah difatwakan haram oleh majlis fatwa dan sebagainya. Kemudian selain daripada sumber mantra, dah azan 3 minit lagi. Okey, selain daripada sumber mantra, unsur sinkretism juga dapat dilihat manifestasinya dalam bidang kebudayaan. Dalam institusi politik tradisional, dia panggil doktrin panteism, yang melihat adanya kesatuan Tuhan dengan manusia yang disebut sebagai Manunggaling Kaluwagusti. Kesatuan Tuhan dengan manusia telah melahirkan konsep yang kita sebut sebagai konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja yang telah memperkukuhkan lagi keyakinan tentang kesucian raja-raja. Raja-raja Jawa misalnya bukan sahaja didakwa sebagai keturunan Dewa Betara Guru dan juga Sang Hyang Tunggal, bahkan juga daripada keturunan Nabi Sid dan juga Nabi Adam alaihi salam. Dan tu yang timbul kepercayaan Nabi Adam diturunkan di tanah Melayu tu, di atas Gunung Jerai. Timbul kepercayaan yang sebegitu. Daripada tradisi inilah, bila dianggap raja itu sebagai dewa raja, timbullah konsep daulat. Yang walaupun berasal daripada istilah Arab daulah yang bermakna kuasa atau pemerintahan, tetapi kuasa raja yang ada pada alam Melayu ini diberi taraf divine, yang bererti kudus dan juga suci. Diberi taraf divine, maknanya apa sahaja arahan raja, itu adalah kata pemutus kepada segala-galanya. Dan sebarang tindakan derhaka terhadap raja yang bertaraf dewa ini, nescaya akan menerima bahana tulah dia, sama ada dari segi fizikal maupun mental. Kes-kes yang melibatkan tindakan daulat dan derhaka ini banyak kali kedapatan dalam sejarah Melaka, di mana mereka yang menderhaka atau membuat kesalahan pada raja akan ditimpa daulat dan juga tulahnya. Dan pendeknya, kedaulatan seseorang raja Melayu itu bukanlah semata-mata suatu konsep undang-undang, tetapi mencangkupi juga konsep budaya dan juga agama sekaligus. Maknanya kepercayaan orang Melayu bahawa raja itu suci dan juga kudus telah membentuk undang-undang yang ada pada ketika itu, sehingga apa sahaja perbuatan yang menjanggahi raja dianggap menyanggahi Tuhan. Pada ketika itulah, pada ketika itu. Seperti di Jawa, raja-raja Melayu juga dimuliakan sampai begitu sekali. Misalnya mereka dikatakan berasal daripada Raja Iskandar Zulkarnain yang telah berkahwin dengan puteri Raja Kedah Hindi dan mendapat anak yang bernama Aristun Shah. Salah seorang daripada keturunan Aristun Shah ini, yakni Raja Suran, telah masuk ke dalam laut dan bertemu dengan Raja Aftabul Ar, lalu berkahwin dengan puterinya. Hasilnya mereka mendapat 3 orang putera yang kemudiannya naik ke dunia dan menjelma di Bukit Siguntang. Itu adalah cerita-cerita yang wujud dalam sejarah Melayu, dan bagaimana mitos-mitos yang sebegini akhirnya membentuk kepercayaan orang Melayu pada ketika itu. Namun di sebalik semua itu, di sebalik kepercayaan yang ada tu, pengaruh peluasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga semakin meluas melalui pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun mazhab yang datang selepas daripadanya yang dikenali sebagai mazhab Asy'ariyah. Dan tokoh-tokoh yang memperkenalkannya seperti mana yang kita sebut tadi, Syekh Daud Al-Fatani, Utsman Ibnu Yahya Al-Batawi dan sebagainya. Kemudian pondok-pondok, institusi pondok pun juga mula memperkenalkan pengajian aliran Asy'ariyah, dan seolah-olah pengajian aliran Asy'ariyah itu tidak boleh dinodai pada zaman itu. Tetapi apabila munculnya kita panggil kelompok pembaharuan yang dikenali sebagai Pan-Islamis. Kelompok Pan-Islamis yang bermula di Mesir setelah kejatuhan Turki Osmaniyah.
yang bermula di Mesir, yang dibawa oleh Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani dan sebagainya, maka mereka-mereka yang mendapat pendidikan di Mesir, di luar negara itu, mula membawa satu lagi metod pengajian akidah yang dipanggil sebagai metod Ahlul Hadis ataupun metod Salafi, yang berpegang kepada tauhid tiga. Tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat, yang mana bagi mereka akidah ni tak perlu nak bincang payah-payah. Kita ambil apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tegas dalam perkara-perkara syirik. Yang perlu dibincangkan dengan panjang lebar ialah tentang bagaimana nak mengangkat nilai pendidikan dalam masyarakat, dan bermula daripada situlah orang wanita dibenarkan untuk belajar. Kalau dulu orang wanita hanya diletakkan di dapur, bila muncul kelompok-kelompok pembaharuan ini yang terpengaruh dengan pemikiran Abduh, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, pemikiran Hasan Al-Banna dan sebagainya, mereka mula membawa pembaharuan di alam Melayu. Terutama dia bermula di negeri-negeri selat, kerana negeri-negeri selat ni dia lebih terbuka berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu seperti Kelantan, Kedah dan sebagainya. Wallahu taala alam. Kita berhenti sini boleh? Kita berhenti dulu di sini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada kita di atas pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Mereka ambil apa sifat yang ada dalam Al-Quran dan juga sifat yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia kata ada lagi sifat-sifat yang lain yang melebihi 20 sifat tu, tapi dikatakan 20 tu sebab itu adalah sifat, kita panggil sifat asasi ataupun sifat asas yang ada, manakala yang sifat-sifat lain tu dia bercabang daripada sifat 20 yang ada. Dia asalnya Abu Hasan Asy'ari dia hanya mengemukakan 13 sifat ya sebagai perbahasan. 7 lagi sifat maknawiyah, maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, yang kaunuhu tu itu adalah sifat maknawi yang dibahaskan oleh Al-Maturidi, digabungkan oleh Al-Imam As-Sanusi, sehingga timbullah pengajian yang dipanggil sebagai aliran pengajian sifat 20. Mereka kata 13 sifat tu bukan menggambarkan semua sifat, tapi itu adalah sifat asas bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diketahui, dan kemudian dia timbul pula cabang-cabang yang lain daripada sifat tersebut. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan lagi, kita berhenti di sini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, memberi kebaikan kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu mempermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kita insya-Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.